lokasi Kampung Sungai Temu ini sebenarnya di ujung aja. Di pesisir pantai Selat Johor lah. Ya, Selat Johor. Memang biasanya identiti ataupun kampung orang kita ni terkenal memang di pesisir Selat Johor ni lah. Di mana-mana pun puak-puak orang kita, baik Gelang Patah, Masai, Tiram dan sebagainya, sisir pantai juga. Mudah untuk mereka pergi ke laut. Dia semua jadi. Dia bergantung pada apa kehidupan laut ni, sumber cek getah, cek lokan, cek kunci, cek kerang sebagainya, dan dia ada ternak, dia ada kupang macam tu. Ramai yang ternak kupang. Mula saya yang pengasah dulu. Saya yang pengasah dulu. Habis tu Cina buka Pantai Redo. Habis tu saya pakai kayu, ikat pakai kayu. Aku cakap budak masa tu kecil-kecilan lah. Masa kecil-kecilan. Masa tu tali pantun ni saya ambil dari Singapura. Pusing-pusing buat jadi tali gantung. Saya benda tu dapat sambutan bagus. Hasil tu boleh keluar kan. Kita kira tak benda perkebunan, kita itulah hasil petani kita. Nelayan, segi ternak ikan, ternak kupang, kita komersial macam tu, dia kira bagus. Aku cakap dengan budak-budak kampung, ini boleh cari makan benda ni. Jadi tak payah pergi makan satu. Jadi kita tak ada modal masa tu. Dia kupang ni rentang tali, bubuh pelampung, bubuh gantung tali yang tak pakai tu lah. Tak pakai tu. Jaring Apollo tu boleh di ikat dipusing-pusing, digantung. Cukup bulan, cukup masa dia tu kita tuai lah. Itu yang tapi mengambil masa lama juga masa 6 dulu bulan, 6 bulan. Tapi sekarang dengar kata 8 bulan. Ya. Sekarang masa lebih panjang. Dulu setahun pakai 2 kali. Atau 2 kali atau 3 kali. Sekarang pasaran harga bagus. Harga bagus tapi barang tak ada. Barang tak ada. Kena penambakan punya pasar kita jadi kesan pencemaran agaknya sikit. Pencemaran sikit. Di mana-mana jelah. Kalau Masai pun samalah. Dia bila ada penambakan benda tu bukan tak ada tau. Dia ada makan masa. Dia makan masa. bila itu agak tercemar ataupun musim yang tak berapa elok, benih tak berapa jadi sangat lah. Benih tak menjadi pasal plankton, makanan dia tu kurang. Tapi baru-baru ni dia naik balik benih. Naik balik. Itulah sekarang kos orang fikir kalau pakai bloti apa sebagainya banyak modal lagi. Tak macam dulu kan satu tan kadang 700-800. Kayu balaun bukan kayu biasa-biasa. Sekarang dah 1000 lebih atau 2000 kayu sekarang. Baru batang aja. Sekarang nilai kita fikir kalau nak buat rakit pun kalau tempat kekal macam ni kita akan pakai pelampung tali. Pakai tali ataupun 5 galen besar tu kan. Itu modal tong plastik tu modal dia tak banyak lah. Atau ada berapa tali sekarang?
Sekarang dah banyak dah rosak lah pasal pengenangan itu. Pernah paling banyak berapa tali itu? Dulu saya 12 sangka. 12 sangka. 100 panjang 120 kaki. Kupang sekarang ni harga mahal. Tapi benih hasil kurang. Hasil kurang. Nombor satu hasil kurang. Jadi bila dia penambak ni tepat nak diambil ni macam ni kan. Kita nak buat balik kita was tau. Buat memang hati nak buat. Nanti jadi apa masalah? Sedang lesen orang ternak pun tak boleh di-renew balik. Itu jadi masalah. Tak pasal orang buat juga. Mana yang tempat yang tapak yang dulu orang buat balik. Ternak Kupang ni pun ada lesen daripada Jabatan Perikanan. Ya. Itu buat sementara waktu pun orang bela jugalah. Tapi kalau hari ini petang ni kawan kita Syam. Nama penuh Aisyah. Nama penuh kami sama saya panggil orang Syam Bengkalan. Syam Bengkalan. Syam Bengkalan kawan kita lah, kawan kita salah seorang kawan kita yang belah Kupang. Ada belah Kupang yang belah Kupang. Ternak Kupang kawasan kita. Ternak Kupang kawasan kita. Dah berapa lama Syam belah Kupang ni? Oh, ternak Kupang kat lah. Sudah bela kat Kupang pun tak silap kami dah ke hampir 8 tahun ni lah. 8 tahun? Oh, dah 8 tahun. Tapi hasil yang pertama yang bela Kupang kat, memanglah kawasan pertama bela, memang kita encak modal yang besar. Modal yang kecil, bela yang sikit-sikit lah. Dapat hasil, kita tambah sambung lah. Tambah. Bila ada keuntungan kita tambah, kita punya hasil lah. Okey. Sam belah Kupang pakai tali ke pakai rakit? Kalau dulu punya semua pakai rakit. Sebab rakit, yalah, rakit boleh bela lebih banyak tali tapi kualitinya rendah. Kualiti contohnya macam Kupang lama besar. Ternakan kalau contohnya kalau pakai tali kak. Kalau dulu punya hasil Kupang kita boleh nuainya 6 bulan. 6 bulan kita dah boleh jual lah. Tapi kalau sampai 8 bulan kalau rakit nak jualnya lebih kurang hampir dah 9 bulan. Yang sudah lewat 3-4 bulan ni masa. Lagi baik masa yang lewat dia kita ternak yang baru. Dapat hasil yang baru lah maksudnya lah. Kalau macam rakit dengan tong baris tong kat lain. Nya punya hasilnya, nya punya perjalanan Kupang kak. Gimana Kupang kak kalau dalam rakit je, nya tak dapat berkongsi jalan yang berderas laju. Jadi nya lagi besar. Kalau yang bahagian belakang. Yang belakang lagi kadang-kadang makan masa sampai dekat setahun baru dia boleh besar. Pasal kalau yang depan kan dia dapat Kupang dapat makanan daripada air arus yang bawa arus tu kan. Contoh macam contohnya kalau dalam rakit air petakung. Air petakung kak, Kupang kan lambatnya nak makanan je. Bila nak makan lambat, dia lambat besar. Jadi Kupang kalau nak beranak besar lagi pun Kupangnya encak gemuk. Encak gemuk kurus panjang. Kupang yang sempurna kat yang nak gemuk. Memang encak gemuk lah. Kurus panjang. Jadi kurus panjang dia dah makan masa. Jelah apa contohnya kan. Kalau yang bela tong nang bela dalam rakit, yang tong punya sebanyak bebas. Bebas bergerak, bebas makanan, cepat besar. Jadi kita nak nuainya 6 bulan, 7 bulan dah boleh jual lah. Contoh macam kat. Kampung kita berapa ramai kawan yang belah Kupang? Dalam kampung kawasan kami kat Kuala Masai kat ramai juga tak silap kami lah. Yang ada nak bela Kupang kat, yang dah ada bela Kupang keng lah. Ada juga orang ke Cina ke ada juga. Tapi dalam kawasan kat rasa
Kaki cat mungkin muncul lah. Kalau ada pun bantuan daripada Jaguar, daripada kanan je kan ni. Tapi je ni ada buat tanakan dalam kawasan. Nya punya dulu punya benih tanakan sebagainya punya masalahnya lagi pun luar dah tambah kan. Okay. Macam-macam siput dah masuk. Siput kerang, siput anak semua, siput rambutan semua dah masuk dalam kawasan Kak. Dulu mana ada tambak dekat luar, semua kupang penuh. Dulu punya kupang 90%. Kalau di Teluk Jawa, dulu kan ada bakau. Sekarang bakaunya sudah tak ada. Yang bagus kupang Kak, kalau ada kawasan yang ada bakau. Sebabnya bakau nak fungsi dengan dia senang. Sebab bakau kan tumbuh bahan dia dapat makan. Hanya makan air pada sumber makanan bagi bakau. Supaya macam ikan lah, ikan nak bertelur, semua cari bakau kan. Betul. Contohnya Kak, kalau dulu kalau luar je pun tambah kurang, bakau pun tak terjajah sini. Jadi kupang Kak dah ada 90% dalam je. Bila air gontung macam cabut tali je, semuanya kupang. Kupang hitam je encak. Encak nampak. Satu biji, dua biji pun jarang. Baru masa yang tahun baru macam Kak yang sudah macam-macam dah terjadi. Sebab dia kita punya ternakan makin genda, makin turun. Tapi kan harga tinggi. Kupang kurang. Kupang jadi kurang. Jadi tak jejas pendapatan. Pendapatan terjejas lah. Jadi kurang. Macam satu baris kita buat kali kupang. Kalau dulu kita lah keluar sampai 10 tan kalau keng nak keluar lebih-lebih pun kadang-kadang 2 tan pun dah habis. 8 tan pun hilang. Setiap tahun makin kurang lah. Mungkin akan datang mungkin tinggal 1 tan ni. Biasa kupang jual mentah ke jual kopek? Biasa pun jual mentah. Kalau dulu jual kopek, jual masak, terus kopek. Tapi banyak kerja kerja memang lebih lah. Sebab kerjanya lebih. Contohnya nak masak, nak upah masak lain, upah yang naik, upah yang nak kopek. Kalau jual mentah, maknanya kalau ada order daripada luar, Syam tinggal ambil daripada petik, tunggu proses untuk buang petik. Tinggal cuci aje lah, buang. Jadi pelanggan yang beli je dapat yang benda yang fresh. Jadi apa pun bahan nak masak ke semua kena lah. Kalau yang kopek kan biasanya dibuat frozen dulu kan, dibekukan. Kopek boleh buat frozen, boleh simpan. Itu macam dia punya, kalau kopek punya tak encap masalahnya, boleh simpan 2-3 bulan pun tak masalah sebabnya dah packing. Dah kopek siap, lepas tu jual cara kilo, lepas tu dia daging, dia akan masuk frozen, boleh tahan lama.